Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel Sufi House di podcast Kongsi Terang bersama saya Jasmi. Di sini kita ada Afiq, saya Hasif dan saya Cena. Our host for Kongsi Terang. Okay, hari ni special episode lah. Kita himpunkan semua yang di belakang tabir. Yang ada lah. Sebab tim kita sebenarnya ramai lagi. Cuma yang ini je yang berkesempatan pada hari ini. Seperti biasa, kita nak ucapkan thank you so much. Setiap episod memang kita nak greeting, thank you tu lah kepada semua viewers, audience kat luar sana. Dan yang baru saja singgah ke channel YouTube ini, please do subscribe our YouTube channel Sufi House. Tekan like, share, komen dan tekan bell notification lah untuk dapatkan updates daripada kita orang ni untuk video-video yang terbaru next. Okay, so okay, dan juga satu nafas boleh tahan. Kena belajar. Okay, dan juga jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform social media lah. Kita ada IG, TikTok, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Search podcast. I can hear that. Aku sudah tak boleh nak cover dah. Tak apa, aku edit, aku potong itu. Tak rapat sangat tu, benda boleh jauh sikit. Di ASMR. Okay, so untuk episod ni guys, kita nak borak apa? Apa tajuk kita? Okay, check up yang ni panggil kita orang. Macam episod sebelum kita orang belakang tabir. Macam episod sebelum ni kita dah cerita pasal kita. So maybe untuk this time kita mungkin nak recap balik kot. So alhamdulillah kita dah, as I mentioned untuk episod lepas, kita dah settle untuk first season 14 episod alhamdulillah. So 14. Kan diam macam tu dah 14 kan. Betul. So alhamdulillah lah. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada 14 guest tadi. Yes, betul. Yang sudi nak bekerjasama dengan kita. Sudi bertandang ke podcast ini. Betul. Untuk sharekan, untuk kongsikan cerita-cerita mereka, yang mana cerita-cerita mereka ni based on experience dan sebagainya tu adalah something yang kita boleh dapat. Betul. So untuk episod ni kita nak recap sikit lah ke 14 episod ni. Okay, kalau nak mulakan dengan saya, korang jangan terkejut sebab bila aku berbual dengan Cik Nab, dia akan saya. Sebab memang perangai macam tu. Kalau the first person kita jumpa dah panggil abang, dia akan insyaAllah ada selamanya akan panggil abang. Aku budak lain. Dia tua jauh kot. Tapi aku panggil dia aku kau. Itu korang lah. Itu normal. Cik Nab memang tua. Macam tu lah kan. Okay, kalau based on saya suka dengan episod yang paling banyak sekali saya belajar lah dengan pada episod kita punya guest tu adalah our director, iaitu Abang Wan Hafiz. Sebab itu memang tujuan asal dia, kita nak jemput dia tu memang saya sendiri secara personal tu memang nak belajar something daripada dia. So episod lain tak suka lah? Bukanlah tak suka. Episod-episod lain kita belajar something juga. Tapi episod Abang Wan Hafiz tu yang faham, memang sebab dia ada dalam tu. Kita tiba-tiba ada kat dalam tu for the first time. So dia lagi dekat lah. Maksudnya dekat. Kan bayang guest tu kat sini je. So kita memang dekat dalam berapa 5 jentik-jentik. What do you learn from him? Okay, contohnya seperti mana dia cakap ni antara yang teringat sekarang lah. Dia kata dia bukan kata dia predict ke apa kan, tapi dia memang letakkan satu benda yang dia takkan lama berada dalam industri sebagai director. So dia letak, faham tak? Dia buat kerja tu dalam keadaan dia kata aku tak selamanya kat sini. So dia ada plan. So disebabkan itulah kita nampak dia sangat-sangat successful lah. Tak kisah kat orang lain macam mana kan, tapi untuk saya secara personal dia sangat successful sebab dia one of the director yang saya kenal secara personal yang versatile lah. Maksudnya dia boleh produce this one, boleh produce
macam ni. Nak Betul. apa? Nak filem, okay, aku boleh jadi director filem. Nak commercial, okay, aku tukar jadi commercial. Nak drama, aku boleh. So Betul. sampai ke konten-konten macam content creator macam kita pun, dia ada juga dia ada juga produce benda-benda macam tu lah. So itulah yang reality dia. Sebab bila kita belajar, macam dalam podcast tu juga ada cakap, masa dia belajar dulu, director ni yalah direct je. Apa yang dia nak, semua orang kena serve dia kan. Tapi bila in the real life, banyak benda yang kena tahu kan? Kena tahu department ni macam mana dan sebagainya apa semua. So benda tu bila dengar daripada orang yang dalam industri, yang bukan buku teks punya, kan dia lebih realistik. Dan kita pula yang duduk dalam tu, yang ada cita-cita untuk jadi seperti dia, pun boleh relate lah. Apa yang kita buat ni benda yang betul dia cakap kan. Dan itu ya bestnya podcast di YouTube dan di social media ni. Sebab tak ada nak tapis-tapis lah kan. Kalau sorry to say lah, tapi kalau kita tengok benda-benda yang keluar dekat TV for example, ada benda-benda yang dia kena tapis ni, tak boleh cakap ni kena. Betul. Benda tu best. Sebab tu saya suka untuk ada sekali dekat dalam kongsi terang ni. And kita selain daripada kita buat kerja, kita dapat ilmu dia, kita dapat kenal dia secara personal. Dan ya, itulah dia. Ya, betul. Macam Abang Wan Hafiz tu, something yang Cik nak belajar daripada dia. Ya, dia as a director, yang kita tahu director ni, director mainstream tau. Dia bukan director yang biasa-biasa. Dia sendiri boleh kata layan semua job. Mana bukan sekadar drama, filem, semua benda lah. Dia mention sebelum ni, wedding, Betul. corporate kan. So dan dia ada mention semua job adalah dia macam dia cakap macam Allah tak bagi satu keberkatan tu, macam okay, job kau 2 juta, so berkat kau banyak betul. ni. Job kau 200,000, berkat kau tak. Dia more to appreciate that job. Betul. So bila kita betul-betul passion, kau akan appreciate that job, no matter how small the job it is kan. So setengah orang kadang dia memilih. Betul. In terms of payment, yes, payment betul. Cuma kalau kita betul-betul letakkan diri kita dalam karya itu sendiri, insyaAllah benda tu akan meluas lah kan. Betul. So bagus sebenarnya bila dengar apa yang dia kongsikan benda tu kan. Dan dia pula director, dia start directing tu masa muda tau. So dah berapa puluh tahun kan dalam industri. Betul. Dan dia sudi datang ke sini pun dah menunjukkan dia sangat-sangat humble kan. Honored lah. Yes, kan. Kita pun rasa memang sangat beruntung lah bila director yang selevel macam tu datang ke kita punya podcast. Yeah. So macam Hasif, macam mana? Ada episod-episod yang kau nak highlight kan dalam episod kali ni? Ui. Actually semua best kot sebenarnya. Ya, aku setuju. Cuma macam mana? Kalau kata yang paling dekat, aku rasa aku lebih suka tengok, dan aku tengok berulang kali kot, Fuadko. Sebab dia cerita pasal, tajuk dia pun pasal formal education. Formal education. Tajuk tu pun episod tu pun antara yang hit juga tu sebenarnya. Betul. Mungkin sebab aku tengok ulang kali. Tiba Engkau je dah bagi berapa banyak views kat situ kan. banyak ke phone kau? Banyak device ni. Antara satu point yang sangat-sangat memberi impak, which is dia cakap yang bahasa muzik tu. Yes. Walaupun dia daripada jalanan, dia belajar, dia jumpa orang, dia belajar, dia tak ada formal education, tapi bila nak bekerja secara profesional, alamak, bahasa tu. Bahasa. Kalau kita dalam video, ya? Dah ada terms je. Yes, term. So kalau kita dalam video production, bahasa production lah kan. So dia dalam bidang muzik, bahasa muzik tu dia kena belajar, kena faham, baru dia selevel lah dengan orang-orang yang dan kerja lebih efisien, mudah. Ya. Nak communicate pun senang sebab semua di kefahaman yang sama. Ya. Kan? Tapi kalau cerita tadi, director Abang Hafiz kan, dia dah level tu, sudi datang sini, rasanya tak kurang juga sama macam Fuadku. Dia pun dah ke mana-mana dah pergi semua. Betul. Sudi lagi lepak. Dia pernah buat show, tapi dalam podcast dia tak cerita tau. Yang dia pernah satu pentas masa konsert Mahizin kan.
Betul. Dia jadi Mahizin, Humud Al-Khudir, kalau datang memang dia je lah yang tapi dia tak cerita pun benda tu. Betul juga, aku buat perasan. Benda dia tak cerita kan. Yang bestnya untuk Abang Fuad Core ni, dia sebab dia bukan, dia macam mana, dia boleh katakan aku menumpang lah kan. Dia klik-klik lah. Dia kawan-kawan korang yang korang dah kenal daripada dia tak ada apa sampai dia jadi something macam ni. Lepas tu bila aku berkawan dengan korang pula, jadi berkawan dengan dia. Ui, ni level dia. Maksudnya dia macam kita pun boleh jadi sampai macam tu. Dia bukan macam kita tak kenal dia tiba-tiba kan. Dia daripada kita punya circle, dia outstanding, dia pergi kan. Betul. Menarik. So Afiq ada? Aku rasa aku prefer Haida Hasanuddin. Haida. Okay. Episod pertama tu. Episod pertama. Okay. Dia punya topik dia pasal apa? Daripada kru ke Daripada kru ke bintang utama. Okay. So, kau nak ke bintang utama ke? Patut macam professional bye. Dah ada niat. Bukan. Tak salah, okey je. Okey je. So apa yang spark kau? Dia macam ada pengalaman belakang tabir. Lepas tu bila dia ke bintang utama, dia ada pengalaman yang lebih lagi untuk memahami kru-kru dekat belakang. Betul. Lepas tu dia bagi expose macam mana cara beza kerja belakang tabir dengan bintang utama. Dia lebih nervous untuk menjadi pelakon utama. Ya. Nak menjaga emosi. Ya. Betul. So, ini cabaran dia berbeza Cabaran lah. dia berbeza. Tapi mungkin kita tak pernah belajar lagi. Nak belajar Nak mana? belajar tu. Abang Aida Ya. ni boleh jadi mentee, boleh jadi mentee. Betul je. Tapi best juga sebab bagi saya bila first episode Abang Haida tu, dia dah bagi gambaran kongsi terang ni macam mana. Sebab dia first episode. Dan mungkin itu juga peranan Cik Nap lah sebagai host, mungkin dah kenal. Jadi tak tahu lah, mungkin beberapa kali je jumpa kan. Tapi itu yang as I mention untuk yang episode first tu, kita orang memang tak pernah jumpa. tak pernah hanya jumpa berjumpa kan? di IG, berkenalan di IG. Mana kita follow each other on Instagram. Macam dia cakap kita tak pernah satu picture dalam kita satu cerita projek, tapi tak pernah satu frame. Memang tak pernah habis satu frame. scene abang, betul dah balik. Scene yang berbeza, lah. Tapi bila Cik approach dia untuk ke sini, ke podcast ni, Sudi. Alhamdulillah dia macam on. Dia sangat terbuka lah. So buatkan kita macam Kecil tapak tangan. kan? New kami tadahkan. Faham kan? What do you feel bila korang macam kenal seorang tu dekat social media saja, tiba boleh invite macam tu lah. Excited. Kan? Dia lebih pada terima kasih tu, memang terima kasih betul lah kan. And then sangat teruja lah bila dia boleh join sekali. Betul. Semua kan. Tapi episod dia agak rancak sebab mungkin aku rasa sebab dia pun main podcast sebelum ni. Ya, betul. Dia tahu Dia memang lah podcaster. Apa promo podcast lama dia? Gender bender. Bukan yang malam Jumaat. Malam Jumaat lah. Malam Jumaat dengan dia ada dua. Gender bender tu dia 4 orang. So member dia 4 orang. Yang saya tahu dengan yang malam Jumaat tu dia Jumaat. dengan Fifi. Seriously, Seriously, episod yang dia dengan Johan kan, Johan dengan Ozli tu banyak kali tengok. Sebab kelakar kan. Tak perasan tu Abang Aida. Tak perasan. Sebab kau tengok Vivi. host dia 2 orang, tak perasan kau sebelah tu. Memanglah tengok Fifi tapi tiba. Tapi sikit lah pasal just sebut Fifi. Haida. Bukan. Cukup tu. Bila Haida Hasanuddin, dia yang give a picture tentang what is Kongsi Terang is about kan. Teringat dia punya quote tu yang masa dia cerita pasal, bukan quote lah, dia bercerita pasal teknik lakonan, which is kalau kau dapat watak penagih dadah, kau kena tahu dadah jenis apa. Kan. Lepas tu dia kira itu dia cakap Nasib tapi baik ni sebabkan kongsi dia terang kalau kongsi gelap dah cerita dah semua. Tapi betul sebenarnya kena
to give the best on that character, kita kena selami betul. Contoh you dah dipertanggungjawabkan macam dia cakap watak penagih dadah. Macam dia cakap kita hanya tahu lah sadar, tapi kita nak feel. Memang kita tak pernah jadi penagih, tapi try to in that benda tu kan as a watak penagih. So kena tahulah knowledge. Watak penagih of course lah dia ambil barang-barang dadah macam tu kan. Tak adalah dia ambil soya ke apa. Tak ada kan. Lain jenis dadah, lain efek dia. Lain efek dia. So try lah, kalau tak dapat 100% tu maknanya cuba selagi mana kita boleh in that character. Bukan sekadar watak penagih dadah ni. Dah. Macam dia cakap ada satu drama tu Stella on Stage. Yang dia adalah psycho. Yes. Macam dia cakap, ingatkan penculik itu je kan. Ambil datang van, tarik budak. Padahal bila tengok, Cik Nak pun tengok kan, benda, karakter dia tu, power betul dia ni. Macam psycho betul lah dengan muka dia, dengan reaksi dia kan. Kita pun jadi geram tengok. So nak kata sampai lah. Salah cakap tu. Tak dengar sangat apa benda kita salah cakap. Kau tidak kena bahan lah. So macam Cik Nap, apa yang nak highlightkan dalam 14 episod yang dah jalan? Mana lagi dekat dengan Cik Nap? Mana yang lagi dekat Semua guest dekat dengan Cik Nap, tahu. Topik dia dan perkongsian dia. Antara ni boleh kata yang dekat Z American lah. Itu pun best juga. Yes. Z American dia macam dalam episod tu sebut lah, memang kita dah kenal lama, since daripada quiz sampailah sekarang ni baru berjumpa. Apa yang dia mention, dia sebut tu, yang terkesan dengan Cik Nap sekarang, apa yang kita buat sekarang ni. Yelah, kita kenal dia as a YouTuber. Yang Cik Nap ada cakap yang kau macam berpodcast lah dalam kereta dengan Syaziz semua kan. Tu yang tanya macam mana kau berdapat kan. So bila kita dah berada di tempat dia, baru kita macam faham. Yes. And everything yang kau nak buat, kau kena buat je lah. Mana jangan ada satu prediction yang ni tak boleh kot, ni susah ni mental block. So bila ada benda tu, sampai bila akan terhalang lah. Mana kita takkan pergi ke situ. Macam Zack cakap apa? Just us. Bertanya. Just us. So itu antara yang spark lah. So sebab Cik Nak dulu terus terang memang ada perasaan itu dari dulu. Apa perasaan tu yang takut menghalang macam boleh buat tak ni? Ni boleh pergi tak? Ni so macam episod lepas lah kita ada mention kan, yang siapa-siapa je yang nak buat, sebab bukan episod lepas Cik Nak ada mention, this is my very first time yang get involved as a group buat projek untuk social media. Especially YouTube. Maknanya kita dah jadi macam YouTubers lah. Maknanya kita tengok YouTubers lain punya channel, macam-macam lah yang diorang share kan. Kadang terfikir macam mana diorang buat macam mana diorang set up macam mana. So bila kita Cik Nak dah berada, macam korang memang dah ada macam Jas ada banyak YouTube channel, you dah tahu macam mana set up. So Cik Nak memang very first time. So bila dah rasa feel tu, takkan nak stop. Memang tak stop lah, memang akan terus proceed. Walau ada halangan sekalipun, kita tetap nak proceed kat benda tu. So itu antara kemanisannya lah kan. Cabaran tu memang akan ada, ujian tu memang akan ada. Tinggal lagi macam mana kau nak tempuh benda tu dan nak try to make some solution lah untuk masalah-masalah yang kau hadapi kan. So bila dah berada dalam tempat tu, rasa macam bertepatan lah apa yang Zack American cakap tu lah. Memang terkena kat batang hidung lah. So sama je kepada you guys kat luar sana yang teringin, kalau tengok podcast ni, teringin nak buat podcast juga ke, just do it. Selagi mana ada buat apa-apa lah. So just do it. Minta duit kat Jas. Minta duit lah. Bukan minta duit aja. Mana buat je lah kan. Bila abang sebut pasal tu kan, mungkin tak tahu, mungkin sekejap lagi kita nak break ke apa kan, tapi saya nak selit sikit lah. Selain daripada Zack American, saya sangat banyak belajar dengan Kak Nen. Nen tu apa? Sebab of course lah, semua guest tu kita ada belajar something kan. Tapi untuk saya nak highlight ni, di mana Kak Nen ni, dia sangat-sangat letak cikgu dia sangat tinggi. Dengarlah cara dia cakap kan. Bila dia cakap je macam guru Ayo cakap. Macam cikgu Ayo cakap kan. Ada apa-apa je mesti dia rujuk pada dia akan rujuk kepada cikgu dia. So benda tu yang somehow saya tak ada benda tu.
Kita tahu Kena mentor. kita tahu yang kita pun berada di sini disebabkan ada ramai cikgu dan sebagainya. Tapi susahlah untuk jadi macam Kak Nen tu, di mana dia boleh mention cikgu dia sebab cikgu dia sebab cikgu dia. Dia listener dan terapkan dalam diri dia. Tu lah. Bukan macam kita kan, masuk dulu telinga tinggi keluar ke kanan. Maybe sebab Kak Dan tu dah ada satu cikgu je. The only cikgu yang betul-betul dia betapa betul-betul. Mungkin. Sebab itu ialah cikgu penyampai radio. So dia penyampai radio dah belas tahun. So tak tahulah kalau for me rasanya that's the only cikgu yang dia ada lah untuk bahagian penyampai ni kan. Okay, so guys, kita nak break sekejap. Jangan ke mana-mana. Ada lagi banyak episod yang kita nak recap sikit lagi. Kembali selepas ini. Break lama sikit lah, tak nak sekejap lama. Oh, buat sendiri. Buat sedih. Okay guys, kembali lagi dalam Hoi. Bukan. Dah agak lah. Okay guys, kembali lagi dalam channel Sufi House di podcast Kongsi Terang bersama saya Jasmi, Afiq, Hasif dan our host yang official iaitu Cik Nap. Okay guys, so kita nak sambung sikit lagi lah. Kita nak recap, masih lagi dalam kita punya ni recap untuk setiap episod. Tadi kita dah sebelum break kita dah ada recap sikit untuk guest-guest dan juga episod yang ni. So ada lagi tak tambahan? Mungkin kita boleh tanya kepada penonton dan pendengar kalau ada episod-episod yang dia orang minat. Dia boleh jawab terus. Komen lah. Komen kat bawah lah. Kamu zaman media sosial, komen lah. Korang boleh komen kat bawah. Yes. Dan ceritakan kenapa, apa yang you all belajar daripada. Dan mungkin maybe kita boleh, siapa yang komen tu dengan siapa, dengan episod yang mana, dengan guest yang mana, maybe kita boleh panggil dia lagi sekali untuk kita korek dalam lagi. Ingat panggil orang yang komen. Terus tak komen orang. Delete balik. Tapi kan korang perasan tak, ataupun korang perasan tak, yang belakang tabir semua pakai headphone. Memang SOP kerja kita macam ni. SOP kerja kita macam ni. Telinga Cik Nap sebagai pengacara tu, dia dah dengar dah ni. Suara dah sedap ni. Bagi tadi pun tak nak. Dia tak nak. Okay, so apa lagi yang kita nak recap? Saya ada soalan. Hei. Slow lah. Laju sangat. Otak dengan mulut tak sinkron. Saya ada satu soalan nak tanya Cik Nap lah, sebagai orang yang mengendalikan lah, sebab dia kena control the situation dan sebagainya kan. Ada tak situation yang di mana ini memang the first time Cik Nap jumpa diorang, tak kisahlah diorang ke dia guest kita ke, memang ini first time, ada tak yang rasa macam kekok sikit ke, macam tak macam susah nak jumpa chemistry ke, ataupun bagi Cik Nap semua okey? Maksudnya semua okey ke macam ni? For me adalah beberapa, antaranya macam Cik Nap sebut tadi sebelum kita break, macam Haida kita tak pernah jumpa. So bila jumpa depan-depan for the first time, tak adalah bergetar tulang rusuk. Wow. Tak ada sampai tahap macam tu. Cuma tu macam Haida kata kan, sebab kita tak couple. Cuma cuma ada satu perasaan yang lain lah, macam yelah kita tak nak jumpa. Macam ada awkward lah. Sikit lah kan. Tapi somehow tak nampak tak nampak kan, macam kita dah pernah biasa ini jumpa. Tengok dia, ni semua technical dia orang. Orang tengah borak kau cross je. Tadi benda sebab nak best, kita kena buat jadi best. Aduh, biasa aku kerja benda macam ni berlaku kat belakang. Dekat belakang orang tak nampak. Siapa suruh duduk dalam kan? Tak panggil pun kita macam tak sedap ni. Tak apa, bagi audience tengok reality kerja macam mana. Memang macam tu. Kenapa mic tak bunyi ni? Tak, adalah break sikit berlaku. Okay, sambung. Itu yang ada sikit. Contoh macam Aida, and then siapa lagi ya? Abang Wan Hafiz. Wan Hafiz tak pernah jumpa. Fidaus Rahmat pun tak pernah jumpa. Sebab tu saya kena ada dekat dalam. Iya. Tapi tak adalah rasa macam awkward yang try to make some
chemistry jugalah. Tapi betul macam dalam episod, rasanya dalam episod Abang Wan Hafiz, start je Abang Wan Hafiz cakap, oh tadi cakap lain lah. Betul bila dah start the program, lain lah suara. Itu, suara. Abang lah. Maksudnya suara, nada, dia ada. Bila kita borak-borak tu mungkin kita macam ada respect kan. Bila buat kerja tu, tak tahu lah abang, roh masuk lain. Tak tahu kan. Tapi somehow ada orang kata apa, tak ada kata apa. So maybe boleh cerita mana belajar dalam bidang pengacaraan ni tiba-tiba kan. Sebenarnya abang mengacara ni dah berapa lama explore that skill, that technique and development skill. Ada role model. Episod lepas kita nak cerita dah, kita orang sikit. Malah balik. Tak adalah, secara jujur ni tak tahulah orang kata apa ataupun orang komen apa, but me as a orang yang bawa podcast ni still ada rasa kekurangan lah. Banyak perkara dari segi penyampaian dan sebagainya, still ada banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dan ada penambahbaikan, of course, sebab nobody is perfect. Sebab benda ni ni satu benda nak share kepada korang. Sebab saya nak pernah pergi bengkel berita. Yang menyampaikan tu, Allah SWT, lupalah nama, Otai, reader perempuan daripada RTM. Dia dah berpuluh tahun tau dekat set berita, as a penyampai berita. Dia sendiri share, walaupun berpuluh tahun dekat situ, setiap kali dia nak masuk set berita, dia akan menggigil. Just imagine. Until now. Kita tanya until now ke? Yes. Sejuk sangat kot. Tapi benda ni orang tengah cerita serius buat lawak pula. Tapi benda ni ada dekat dalam lagu Shawn Mendes. Maksudnya bila kita menggigil, kita rasa nervous dan sebagainya, that means yang kita care pasal benda tu. Ya, betul. Tapi nak kata otai macam tu pun akan ada feel macam tu. Apatah lagi Chen Up lah yang baru-baru. Walaupun benda ni lah untuk Chen Up setup yang kecil biasa, still ada perasaan itu. Kita tak tahu orang luar kan, bayangkan pengacara-pengacara hebat kat luar, mungkin dia akan ada perasaan itu. So untuk Chen Up yang sekecil ni, of course banyak kekurangan yang kena diperbaiki lah, kena ada penambahbaikan. And mungkin kita tak habis lagi nak recap pasal tak apa. Lepas ni. Ni kita recap lah ni. Ni kita recap 14 episod sebab dalam 14 tu ada Cik Nak. Betul. So termasuk sekali. Termasuk sekali. Nak potong lah kan. Cik Nak rasanya pernah share lah. Ni orang kata off record lah kan. Masuk off record, Cik Nak ada share yang kalau dalam banyak-banyak yang Cik Nak buat, yang kerjakan sekarang kan, pelakon apa semua tu, membaca berita, rasanya Cik Nap pernah cakap yang sebenarnya Cik Nap more tu pengacaraan. Ya, dulu since belajar. Masa belajar memang aktif benda itu. So bila dah selepas belajar, alhamdulillah berada dalam mainstream and get involved dalam lakonan dan sebagainya. Ada join pengacaraan Agrotech tu lah, RTM. So itu pun for the first time after many years tak berkecimpung dalam pengacaraan. So first time berada di mainstream untuk Agrotech tu, nampak yang perlu juga banyak diperbaiki. But I miss that hosting punya ni lah, sebab dah banyak berlakon kan. For me banyak lah. So bila ada peluang ini, itu yang alhamdulillah lah. Maknanya nak training balik, nak ni balik untuk hosting. Okay, kita nak sambung recap. Okay, to be honest lah, saya terlibat beberapa episod yang kita edit. So bila bila kita dah shoot tu, dia nampak macam biasa. Mungkin sebab bila shoot tu kita bekerja kan. Ya. So bila kita edit tu, sebenarnya semua episod best. Betul. Semua episod best. Bila kita dah edit tu, macam rasanya ni kita dah shoot ni lama ni, betul kita edit kan. Bila terlibat dengan editing tu macam, sebenarnya best lah cerita ni. Sebenarnya episod ni best lah. Lepas tu bila orang lain yang edit pula, kita tengok bila dah release kan, kita tengok balik kan, macam ini sebulan lepas, 2 bulan lepas shoot ni kan. Tengok balik, wah, best lah.
So sebenarnya semua episod best. Episod mana? Semua. Kita ada 2 guest yang group ramai. Kumpulan. Marhain dan juga Yes. Major 9. Naik kaki tinggi. Macam saya sendiri sebabkan Marhain ni dia selalu lepak semua kan. So bila diorang masuk dalam set tu, itulah diorang. Itulah diorang kan. Itulah diorang. Dia memang episod untuk Marhain ni pun adalah episod yang dia pencetus lah untuk guest next yang nak datang tu kan. Bila kita nak jemput guest next kan, dia tengok dapat invitation daripada Kongsi Terang, so dia pun tengok lah apa Kongsi Terang, apa guest kan. So benda Marhain tu membuatkan next guest kita pun rasa macam santainya, something like that lah. Betul. Pecahan macam sing. Dan untuk maklumat you all juga, kita punya soundtrack podcast Kongsi Terang ni pun lagu daripada Marhain, bertajuk Juang. So kita ambil shot tu lagu tu sikit dalam 12 second macam tu kan. So jadikan kita punya soundtrack lah. So boleh dengarkan lagu tu, full lagu tu dekat semua platform social media lah. Bertajuk Juang daripada Marhain. Yeah. So selain Marhain juga Major 9 6 orang. Apa yang saya nak nampak mungkin this is my first time berjumpa dengan Major 9 juga. For all members except Kapak lah. Kapak memang biasa kita kat sini. So the rest lagi 5 orang tu memang for the first time jumpa. Kapak ada dalam episod lepas. Itu frame. Daripada Ada. masuk, lepas tu itu frame. Lepas tu nak keluar lah balik. Jangan tak tengok tu episod lepas. Alah, Pak ni delete dah. Cut lah kat sini. Inside joke. So for the first time jumpa dengan the rest lagi 5 orang. So sempat berkenalan gitu-gitu je lah kan. So one of member diorang tu daripada Singapore. Yes. So yang tu pun mind blown untuk saya. Macam, Singapura. kan. Komitmen kan. So memang tengok Dan diorang pula dah bersama lebih dari 10 tahun. Amir kan. So yelah, bersama dah lama since daripada universiti. So until now dia masih lagi Major 9. So sesuatu yang kalau group lain susah weh. Betul. Susah nak betul-betul contribute. Walaupun yelah, boleh kata dalam episod tu, boleh kata diorang ni part time. Maknanya tak every job yang diorang akan bersama. Tapi kalau ada satu projek, contoh kalau macam single terbaru diorang keluar kan, Semua tu bertajuk Obsesi Cinta. So masing-masing ada contribution. Maknanya untuk get involved, menghasilkan lagu itu kan, still lagi ada. Walaupun susah nak bertemu, tapi alhamdulillah untuk podcast tu kita berjaya mempertemukan semua. So alhamdulillah. So apa yang kita dapat daripada Major 9 tu, even diorang part time, still diorang carry diorang punya passion. Yes. Setengah orang bila dah part time, slow-slow dia akan tinggal. Betul. Sayang sebenarnya. Tapi untuk Major 9, you guys awesome. Memang Betul. you still carry on benda tu, walaupun dia tak dapat semua. But then korang masih berada dalam Major 9. Tak ada pertukaran ahli, penambahan ahli lain. Dan benda tu juga mengingatkan saya kepada apa yang Bu sampaikan lah. Bu cakap soalan Cik Nap masa tu tak silap, korang Kenapa nama Bu? bukan korang tak korang tak teringin ke nak pergi betul-betul mainstream, nak pergi full time kan. Betul Bu cakap, rasanya semua ada keinginan tu. Tapi kalau bila kita semua dah duduk dekat situation tu, baru kita orang akan fikir balik. So wow, dia boleh carry on. Okay, semua faham lah Isha dia. Okay, kau ada kerja Kiki, kau ada kerja Kiki, kau daripada Singapura semua. Apa yang kita boleh contribute sekarang ini, so ini saja dulu. Kan? Kita pun boleh ambil iktibar lah daripada janji apa kita yang tak hilang lah daripada apa yang kita buat kan. Sama juga macam Marhain pun, satu benda yang yelah, kita kenal dia orang secara deeply, kita kenal dia orang as a member. Banyaklah, of course, banyak orang kata apa, masalah ahli group dan sebagainya. Tapi still Marhain together. Bukan nak kata it's okay to be, kalau ada masalah ke apa, tak. Selagi mana boleh solve the problem, okay. But then even bila datangnya masalah,
still orang masih lagi lah ni. Setengah orang itu, setengah orang ada masalah dah habis lah. Hantar. Tu macam faham tak? So untuk dia orang ni ukhuwah dia orang tu lah. Betul. Something yang boleh belajar, dia punya friendship sangat-sangat ni lah. Dia teringat Isyam cakap macam mana lebih kurang. Sebab dah lama kenal kan. So ini lah. Dah malah nak benci lah. dah tahu dia nak benci dah. Dah tahu dia nak benci lah. Sebab dah lama sangat kenal. Bila Cik Nap sebut pasal Grup tu teringat dekat Abang Amir. Kan? Di mana dia walaupun dia bergerak seorang, dia still lagi dengan Abang Amir, sorry. Abang Amir pun Cik Nap tak pernah jumpa. Serius lah? Tak pernah jumpa. Seriously tak pernah jumpa sebelum tu? Tak pernah jumpa. Lagi legend lah cerita dia. Dia pernah jumpa masa Al-Maulid dulu. Okay, faham. Masa dia orang first assemble Al-Maulid, masa tu jumpa dekat Masjid Negara. Masa tu jumpa gitu je. Jumpa gitu je. Tak jumpa secara personal itu. Borak tak ada lah jumpa. So sekali dengan kau Asip? Ya, aku fotografer dia dulu. Fotografer siapa? Cik Nap, kau nak tahu tak, dia orang ni sebenarnya ada beradik. Diorang ada beradik. Aku pula ada beradik dengan Afiq. Adik beradik lain, bapak lain. Bapak sama. Polis pencen. Polis pencen. Tapi polis yang lain. Aduh. Lepas tu yelah memang tak pernah jumpa. Start buat collaborate tu masa Cik Nap dengan Isyam, kita cover lagu Surah Mahabah. Yes, so bila mention dia tu yang dia acknowledge kita, dia ingat lah. Bukan dia ingat, macam okay, ada someone yang cover lagu dia. So sebab Abang Amir ni jenis yang appreciate orang dengan karya yang dia ada tu. Bila orang lain appreciate karya dia tu, dia akan terus faham tak? Dia akan ingat. Dia memang orang seni. Orang seni. Tak menyanyi pun tengoklah dia punya story, dia punya update, post semua pasal seni. So kita berkenalan di social media lah. Sampailah kita buat podcast ni. Itu yang Berhajat memang nak ajak dia untuk podcast. Itu yang dan membawa kepada next project. Membawa next to be honest lah, bila Cik Nap bawa Abang Amir tu, itu antara... Tak, dia drive sendiri Cik Nap. Ya, dia datang dengan keluarga dia. Masa tu memang rasa macam inilah kongsi terang yang saya nak. Kita tak kenal. Macam mana lah? Dia beza tau bila contoh, okay, banyak je kawan-kawan kita yang dalam industri yang orang panggil macam artis semua kan. Okay. Tapi dia berbeza bila dia memang artis dan dia kawan dengan, faham tak? Dia kawan dengan Cik Nap. So ini artis, ini Abang Amir kot. Rafish dulu kenal lah kan. Dan bila kita kenal-kenal macam tu, dia kawan abang. Bila abang datang, so tu yang masa episod tu kan saya tak ada. Tapi datang juga. Ujung-ujung tu baru datang. Masa korang shoot tu, ujung-ujung tu baru datang. Sebabkan nakkan that vibe. Orang-orang yang dalam industri dan sebagainya. Bila kita, member kita yang duduk dalam industri, kita tak rasa sangat benda tu. Macam mungkin orang lain yang akan rasa macam, kau kawan dengan ni. Tak, member lah biasa macam tu kan. Tapi bila orang lain, kita duduk dekat orang yang biasa tu, macam nak jumpa kan. Macam tu lah. Antara yang lain macam Syafiq Ikhwan lah. Syafiq Ikhwan sebelum ni memang Cik Nak pernah jumpa, which is kita ada satu projek yang sama. Projek Rewan Raya dekat TV2 tu memang untuk tayangan raya lah. So dia lebih kepada sketsa raya lah. Cerita pasal anak beranak ni macam mana semua. Lepas tu ada persembahan dia dengan Darling. Dia dengan Darling. Pasal tak? Semua geng-geng Rewan Raya panggil dia. Kat Nen lagi kan. Dah tinggal Kimberly je belum ni. Abang Jalil Hamid bila? Okay. Abang Jalil Hamid. Tapi even Syafiq Ikhwan pun antara yang best achievement dia. Dan dia masih bekerja dalam bidang yang dia belajar tu kan. Dia boleh manage the time. Itu yang rasanya kita pun tak boleh nak buat tu. Betul. Best lah bila kita jumpa orang-orang yang hebat ni.
Kadang-kadang untuk diorang, bila diorang berada di situation tu, diorang mungkin rasa diorang tak hebat, diorang tak sukses lagi dan sebagainya kan. Tapi kita masih biasa ni rasa macam yes. Dah level lain dah diorang ni. Level lain kan. Itulah. Kita bila tengok Syafiq tu macam kita sini nampak penat. Kita tanya dia, kau bekerja kau dengan jadual ni, kau tak rasa penat lah? Macam cakap dia penat, cuma tak berhajat lagi untuk berhenti kerja kekal ni kan. Selagi mana ada jalan untuk dia mencari rezeki, proceed Selagi lah. dia boleh manage. Selagi boleh manage. Setengah orang betul lah, betul kata, setengah orang mungkin tak boleh nak buat benda itu. Dia akan pilih either one. Sebab yelah. Okay, lepas tu Darling sama juga. Darling pun ada bunyi lori. Ada signboard. Ada hotel lah. Ada signboard kat bawah tu tulis lori keluar masuk. Sebab ada bunyi dia keluar masuk. Macam Darling kan. Darling pun to be honest saya tak kenal lah. Sebab dia pun masa tu kan dia bintang yang rancangan TV yang budak-budakan kita lagi tak layan. untuk kita punya first season tu, Darling boleh kata yang paling muda lah. So dalam usia muda dia join Idola Kecil. So until now dia masih meneruskan career dia. Satu for me, untuk Syanak, satu contoh yang baik untuk anak-anak muda lah. Betul. Kalau adik-adik sedang tengok, boleh tengok podcast Kakak Darling. Episod Darling lah. Macam mana dengan orang kata apa, dia ada mention yang mak dia yang nak dia masuk pertandingan tu, tapi ayah dia tak apa-apa nak support. Bukan menghalang betul, tapi tak apa nak support lah. Tapi when Darling show the result that she can do it, dia prove benda tu, so Alhamdulillah. Until now dia masih lagi. Even masa dia datang podcast pun, family dia support lagi. Datang sekali. Datang. Dan bila Darling datang tu, datang ke Kursi Terang macam baru tahu dia daripada Idola Kecil, which is Idola Kecil. Wow, dah lama tak dengar kan. Kan? Idola Kecil. Idola Which Kecil. is sebenarnya dah ramai kira talent-talent daripada Idola Kecil yang dah grow sekarang. Ya. Betul. Sebab dia pun best dengan Beladin. Dan bila abang sebut Bila dia pun baru tahu Idola Kecil. Oh ya? Sama. Masa dia sebut tu. Ben Laden. Ben Laden ni saya kenal dia pengacara. Dia ada mengacarakan satu program kanak-kanak lah. Tapi bila dia keluar lagu yang masuk gua, lori masuk, keluar masuk tu, bukan. Bau dia penyanyi punya macam tu lah. Ambil semangat Kakak Darling tu. Macam Darling pun pernah share di mana dalam podcast tu dia share yang masa zaman dulu dia belajar Chinese kan. Dia masa budak dia tak faham sangat benda tu kan. So bila tapi dia ingat moment tu, dia ingat di mana parents dia tak tahu bahasa Cina. So dia bawa pergi mall, tanya dekat orang Cina yang ada dalam mall tu kan, ni apa maksud dia, apa maksud. So somehow kita nampak di mana dia di usia yang muda tu dia nampak benda tu, dia ingat benda tu. So bila dia dah sukses sekarang ni, dalam orang kata dalam fasa dia sekarang ni dah kira sukses satu kan. Dah sukses tu, dia masih dengan parents dia masih, even dia kata apa, dia berpindahan semua ke Ampang kan, macam tu kan. Satu family kan. So itulah yang kita nak budak-budak sekarang lah. Betul. Family first. Yes. Walaupun you ada kerjaya yang baik, yang hebat, tapi family first. Okay, kau balik dulu lah. Family first. Apa family first lah. Tapi nak another episode yang kita nak recap, sinambungan daripada Darling tu, Jala Zaiki. Lagilah. Lagi Dia lah. cerita dia lebih kurang macam Syafiq Ikhwan. Di mana dia belajar, macam Syafiq itu masih lagi kerja dalam bidang tu. Tapi Jalal ni top student. Cuma dalam episod tu kita tak korek pasal Kori je. Betul tak? Kita panggil dia lagi lah. Sembang pasal Kori je. Pengalaman dia jadi Kori. Dalam keadaan dia beasiswa lah kan. Beasiswa. Dah ada, dia belajar 4 tahun. Disebabkan dia kerja apa dia kata, multiracial, something like that. So dia diiktiraf sebagai master. Dia dah kerja dah 3 tahun macam tu kan. Lepas tu dia decide untuk berhenti dan dia fokus, dan sekarang sukses dengan pilihannya. Tu lah celah mana tiba dalam, faham tak? Dia multi talent dan multitasking. Betul. Smart people. Pum. Dalam
dalam podcast tu memang tertanya-tanya lah, celah mana jadi Kori ni. Faham tak? Bila masa itu dia masa jadi sekolah Kori ni? Timeline tu kan. Tak pecah lagi kes tu. So nanti kita jemput lagi. Ada sebut sikit pasal ni masa sekolah lah, benda tu masa sekolah. Dan benda tu start masa sekolah and ada masuk pertandingan dan sebagainya. Dia pernah jumpa ni tak? Usaini tak? Banyak kali. Banyak kali. Link semua ni kan. Link. Usaini. Sebelum tu si Jalal, banyak benda yang dia share, dia kongsi. Satunya nampak yang dia tekankan tentang education ni sebenarnya. Betul. Maknanya dia memang sangat seru kepada adik-adik ni continue belajar. Selagi ada peluang, ada keupayaan, sambung belajar. Sebab knowledge ni dia bukan untuk pekerjaan lah macam dia sebut. Dia untuk kehidupan. Betul. So bila kau ada knowledge, dia drive kehidupan dan pekerjaan kita lah for sure. So penting lah education tu, knowledge itu. Antara yang saya dapat adalah kita kena appreciate, love the ilmu tu. Yeah. Kita masuk universiti tu bukan sebab degree tu. Itu one of it lah kan. Tapi ilmu tu yang membuatkan kita berbeza dengan orang lain. Ada orang kat luar sana mungkin zaman sekarang nampak masuk universiti dah jadi common kan. Tapi Jalal pun ada kongsikan di mana 50%. Ya, betul. Kan tak nak sambung belajar. Nak jadi apa? TikTokers. Nak jadi boleh, tapi janganlah bergantung harap pada benda itu. Education first lah. Education. Macam saya cakap, ilmu dekat lah. Once kita masuk universiti ke college ke, dia bukan ilmu masa kita belajar course itu sahaja. Betul. Kita akan join dengan persatuan lain, kelab lain. So kita akan belajar dari segi management, time management, kepimpinan sebagainya. Benda tu penting sebab benda tu yang kita akan tempuh benda tu kat luar. Betul. Itu yang realiti kat luar. Ya. Lebih luas daripada apa yang dalam buku saja. Betul. So pentinglah dia tekankan benda tu untuk adik-adik ni sama. Bagus kan kita punya guest yang kita bagus kan. So masa dia cakap tu, Cik Nak sangat terkesan. Tak payahlah masuk topik tu. Tak payah. Dia nak establish juga tu. Dia nak sebab kita ada cover satu podcast, Boy Podcast. Yes, dapat mention. Okay, kita nak sambung sekejap lagi Ya, so kita nak break dulu. Right. Sekejap. Kembali selepas ini. Okay guys, we are back to podcast Kongsi Terang bersama dengan Cik Nap, Jazmi, Afiq dan juga Hasib. Yeah. Okay, so untuk episod kali ni kita nak sambung sikit Husaini. Yes. Saya rasa Husaini episod paling barai. Yeah. Itu ingat sampai mati bhai. Yeah. Dia punya nada tu tinggi. Yeah. Itu je. Lepas tu itu je ingat. Tak, tapi dia pun Kori kan. Dia Kori. Yeah. Tapi tak pernah tahu dia join pertandingan menyanyi. Sumpah. Betul. Macam saya ni, dia adalah my junior, tak payah buat macam tu. Dia my junior. So bila berjumpa balik dekat universiti, tahulah yang dia ni Kori. Bila dia tengok dia join pertandingan tu, pertandingan ni, peringkat kebangsaan antarabangsa, satu benda yang wow. Maknanya kau cuba benda tu, maknanya kau ada peluang ke tahap itu. Ada peluang, ada talent. Ada talent. So memang kenal dia ni memang seorang yang tak putus asa lah. Jenis yang nak pergi. Tapi bila tengok balik semua guest-guest kita daripada awal, kira ada guest circle Cik Nak kan semua. Tapi circle Cik Nak ada Kari. Bagus juga Cik Nak ni. Ada apa? Ada Kori. Ada Kori. Ke circle Cik Nak ada Sembang Kari tak? Kan? Itu yang baik Cik Nak. Lain macam lah circle Cik Nak ni. Cuba. Tadi kan dia cakap Husaini tu junior Cik Nak kan. Saya kan junior Cik Nak kan. Nampak tak circle?
So sekali aku mengena dengan dia kak. Bodoh. Benda tu tanya Asif dekat office banyak kali. Belum sampai lagi part tu saya dah barai gelak. Dah buat dulu lah. Sebab dah tahu dah. Itulah saya ni unik lah dia. Unik. Dia kelakar lah. Dia jenis sempoi. Sebab dia orang nagori. Orang nagori ni memang kelakar-kelakar. Kelakar kan. So Kelakar macam Asyik borok. cakap, unexpected yang dia join pertandingan menyanyi kan. Ya. Dan peringkat international pula tu. International. Sama-sama icing sama-sama dengan Syafiq Syafiq kan. Wan. Tahun yang berbeza, kan? Siapa dulu? Dia orang pernah jumpa tak antara dua orang? Tak Kita, sure. Mungkin kita boleh buat satu kompilasi semua, kita panggil yang icing ni masuk. Buat acapella lah terus kat Oh. sini. Yeah. Settle. Sebab macam saya ni banyak orang kata apa, satunya ialah masuk pertandingan tilawah apa semua tu. Lepas tu dia pun mengajar di akademi apa? DQ apa? Darul Quran. Bukan. Ui. Mengajar ngaji. Bukan dia mengajar kat DQ dia kata. Bukan lagi. Apa dah akademi tu? Dengar ke? Kena check balik lah, kena check balik. Siapa tahu komen. Mengajar di mana? Mengajar di mana? So dia mengajar budak-budak untuk bertaranum dari peringkat asas sampailah ada level-level dia lah kan. Lepas tu at the same time Bismillah. dia pun merupakan personality TV Yes. Jerah, banyak keluar TV Jerah. So banyak lah dia kata activity ni boleh kata hektik jugalah non-stop. Dan tak Khidmat silap- dia tu diperlukan banyak. Tak silap saya, dia tak duduk sini kan. Dia duduk area di Kuantan kan. Dia duduk nilai lah. Nilai. Dia memang, Ni potong, dia memang dapat, dia memang dapat yang ye. Potong ni potong. Nampak bodoh kan. So itu saya ni lah. Yang lain Fidau Rahmat. Okay, Firdaus Rahmat kita nampak struggle dia. Di mana kita nampak perjalanan dia laju. Dia antara member-member kalau boleh sebut kat sini lah, masa dulu ada satu persatuan Hamas Al-Shabab, bukan Hamas yang tu. Dan dekat situ saya kenal dia sebenarnya. Dia di-invite, dia mengumpulkan short film yang bayi-bayi kita orang lah, macam tu kan. So dia invite Firdaus Rahmat. So dekat situ kita perasan, dia ni lain lah. Masa tu dia baru menang di FKL tak silap waktu tu. Yes. So perjalanan dia sangat-sangat manis. Bila kita tengok tu, lepas dia menang, dia jadi pengacara kejap. Lepas tu pom. Dan dia antara klik-klik yang rapat yang dapat menembusi pasaran filem. Dan bukan main filem, main Short film. kru-kru bawah tau. Terus director Stunt director. Stunt director. Action director. Abang Long Fadil. Action Abang Long director. Fadil 3. So Yes. wow lah. Tapi bila kita borak dia Adalah struggle dia. adalah struggle yang dia hadapi kan. So kat situ membuatkan kita macam, yang pertama sekali kita appreciate apa yang kita ada. Dan kita get ready lah untuk sampai ke tahap dia nanti, InsyaAllah. So kita dah ready lah dengan bawa orang-orang yang macam ni yang pernah ada kat dalam. Dan saya pun rasanya nak sangat dia masih lagi berada di dalam industri filem tu. So kita doakan semua dipermudahkan. Dan dia tidak berputus asa lah dengan karya-karya dia nanti, insyaAllah. Betul. Tapi tengok orang ni tak putus asa. Yes, dia tak. Dia tunggu masa tu. Betul. Nampak? Betul. Sangat-sangat Dia akan buat ni comeback. Comeback, insyaAllah. Itu insyaAllah saya rasa dia memang akan buat comeback. Sebab apa-apa yang dia buat pun hari ni, dia akan relatekan dengan apa pengalaman yang dia dah ada dalam industri filem tu. Faham. Okay, lain last kita punya ni Abang Azmi Arif. Yes. Ya. Ini pun, ini saya mind blown betul. Nampak macam tak real tau, tapi real. Real ni real depan mata semua kan. Wow. Kalau ada penonton yang tak faham, yang kena tengok lah episod tu. Macam Abang Azmi Arif, dia dalam ability dia macam tu, sengau macam tu, dan bakat dia adalah menyanyi dan memiliki suara yang sedap. Setengah orang kadang-kadang sama ada dia takkan dapat peluang tu, ataupun dia sendiri yang rasa very low self esteem untuk meneruskan benda tu. Of course dia ada cerita yang banyak tentangan, halangan, orang kutuk dan sebagainya. But then dia percaya diri dia. Betul. I can do it, I can sing. So
bila dia ada motivation itu, dan of course lah dapat support daripada kawan-kawan rapat, family dan sebagainya. So dia meneruskan. Beza tau bila bercakap, dan dia bercakap pertuturan dia nak compare sekarang dengan sebelum ni, bezalah. Dulu lagi teruk lah. Sekarang ni dah improvise. Which is dia ada effort untuk improvekan benda tu. Bila menyanyi tak dengar langsung. Betul. So itu satu keajaiban. Mana Allah bagi talent tu dekat dia tau. Macam wow. And yelah, dia pun pernah masuk YM, One in Million pertandingan tu. So dan bertanding dengan orang-orang yang normal. ya, betul. So satu benda yang kadang-kadang kita rasa macam dia yang kekurangan. Ya. Tapi sebenarnya Itulah kelebihan dia. Itulah kelebihan dia. Kita yang kekurangan. Masya Allah. So guys yang menonton ni, kalau tonton episod Abang Azmi Arif ni, please, banyak motivation yang you boleh belajar daripada dia. Banyak tau. Banyak sangat. So apa lagi kekurangan kita ada ni? Kekurangan yang kita nampak of course lah, dari segi mungkin kudrat. Kalau kita tempang ke apa benda, dah nak jadi satu alasan yang kau tak boleh nak bekerja. But then adalah something yang Allah bagi benda lain. Betul. So teruskanlah benda tu. Mesti ada cara dia. Mesti ada cara. Setiap benda akan ada cabaran, halangan. Tinggal lagi macam mana kita nak, betul lah, handle, tangani benda tu. Nak seribu daya, tak nak seribu dalih kan. Macam mana Abang Azmi cerita yang dia rekod. Dia dulu pakai tape kan. Dia rekod. So dia sebut A, B, C. Betul dia dengar balik. Oh yang macam ni baru okey. Oh macam ni nak sebut dia kan. So itu dia buat sendiri. Dia belajar sendiri. Lepas tu bila dia menyanyi, hilang terus. Betul. Itu memang mind blown Bunyi gila. perfect. Dah lah lenggok-lenggok main. Betul. Semua genre boleh nyanyi tu. Oh. R&B boleh, ballad boleh, dangdut boleh. Ui. Memang satu kelebihan lah. So guys, kena tengok episod Abang Azmi Arif. Dia seorang bertuturnya sengau. Bernyanyi dia, subhanallah, perfect. So kena tengok kisah episod Abang Azmi Arif ni. So guys, rasanya dah complete kita punya recap untuk semua episod. Ada yang tinggal ke? Rasanya dah sentuh semua. Nak kena recap balik episod korang minggu lepas. So kita ulang balik benda tu. Okay, kita nak ucapkan terima kasih lah kepada semua yang telah menonton untuk first season. Setiap episod ada 14 episod, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak untuk subscriber, sebab kita memang baru, sangat baru. Bulan apa? Bulan 9. Bulan 9. September 2023 kita bawa start channel ni. So alhamdulillah, hasil sokongan daripada anda semua, subscriber, followers di semua platform social media. Alhamdulillah, sebab konten yang kita bagi ni pun untuk you guys juga. Mana yang baik ambil lah, mana yang tak baik, kekurangan daripada kami pihak Borosi sebagainya, mungkin boleh jadikan satu pengajaran, iktibar. Tapi ambil lah benda-benda yang baik. So sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada semua penonton, subscribers, followers, pendengar yang support. So perkara-perkara itu membuatkan kita lagi bersemangat lah untuk buat the next nak memberikan banyak konten baru. Dan kesempatan ni juga saya nak berterima kasih kepada sponsor kita lah, iaitu Pixel Distribution, yang tak putus-putus support kita lah untuk sediakan yang terbaik dari segi equipment dan sebagainya. Dan sehinggalah kita boleh merasa lah setup yang begini. Okay, sedikit kepada anda, kalau ada rasa apa-apa yang boleh di komen untuk penambahbaikan kami, ni cakap sebagai orang operation ni. So ada nanti aku komen tak kisah dari segi konten ke, dari segi quality audio, quality visual, apa je lah, boleh komen untuk kami improve dari semasa ke semasa, insyaAllah. Ya. Afiq, last word. Semua kasih sama. Orang nak cakap terima kasih, okay lah. Terima kasih ya, sebab ada yang follow, subscribe, share untuk naikkan lagi nama Kongsi Terang ni,
untuk bagi Nama pun kongsi terang kan. So korang kena kongsi-kongsi lah. Kongsi-kongsi lah. Dan kongsi tu kena terang. Kena terang. Kongsi tu kena bagi tahu. Kongsi bagi tahu. Untuk next episode bagilah suggestion ke apa ke. Betul. Guest mungkin menarik. guest yang background daripada doktor ke jadi artis kita macam tak tahu kan. Doktor say tiba. Doktor say. Dah Jadi tersebut producer. lah, kena jemput lah. Okay, lepas ni kita dah Saini ada, kita jemput Hail Saini pula. Panggil Hail lah. Itu masa panggil Zack dah ada Okay. Okay guys, so thank you for watching. Sekali lagi, yang mana yang belum subscribe, please do subscribe to channel Sufi House. Like, share, comment and tekan bell notification untuk dapatkan video-video yang terbaru daripada kami. Sehingga berjumpa lagi di episode next episode. Okay, Assalamualaikum dan selamat Malam.